daripada biasa bukan sebab kita bernasib baik, tapi sebab ada orang yang nak kita cepat-cepat pindah masuk untuk gantikan tempat mereka. Kisah ini berlaku di pinggir bandar Nakhon Pathom, berdekatan sebatang jalan baru yang baru sahaja dibuka. Seorang lelaki bujang separuh umur telah membeli sebuah rumah banglo terpakai pada harga yang sangat tidak munasabah. Rumah setingkat dengan keluasan 40 tarang wa, lengkap dengan perabot dan peralatan elektrik. Dijual sekali dengan urusan pindah milik tinggal. Pemilik lama ialah seorang wanita tua yang sudah lama tinggal bersendirian. Dia berkata mau berpindah untuk tinggal bersama anaknya di wilayah lain. Semuanya nampak tiada masalah. Urusan jual beli berjalan lancar dan dia boleh terus pindah masuk. Tetapi pada malam ketiga, ketika dia terjaga untuk minum air pada tengah malam, dia nampak lampu dapur terpasang. Di dalam bilik itu, ada sepinggan nasi bersama lauk pauk. Bau masakan lama terhidu sayup-sayup. Padahal dia langsung tidak memasak. Pintu peti sejuk terbuka luas. Televisyen terpasang pada saluran lama. Dan di kerusi hujung meja ada seseorang sedang duduk membelakanginya dalam kegelapan. Sebab sesetengah benda takkan masuk dalam hidup kita selagi kita tak buka pintu untuk terima kedatangannya. Kisah ini berlaku sekitar hujung tahun lepas. Pada bulan November, cuaca mulai sejuk, cahaya matahari pun redup, tetapi suasana terasa suram entah kenapa. Kan, seorang lelaki bujang berumur 39 tahun bekerja di sebuah syarikat IT di Bangkok. Sejak kebelakangan ini dia mulai rasa mau berpindah keluar dari bandar. Dia tidak mau lagi tinggal di kondominium kecil, tidak mau bangun pagi menghadap kesesakan lalu lintas, tidak mau tidur mendengar bunyi kendaraan di tepi jalan. Dia mulai mencari rumah banglo, fokus pada harga yang murah, tidak mau berhutang lama dengan bank, sedia untuk diduduki dan tidak perlu diubah suai lagi. Suatu hari, dia terjumpa satu iklan jualan rumah di sebuah laman web terkenal. Sebuah rumah banglo kecil setingkat 2 bilik tidur, 1 bilik air, diberi percuma perabot dan penghawa dingin. Tanah seluas lebih kurang 40 tarang wa, terletak di jalan sekunder di pinggir bandar Nakhon Pathom. Harga 890.000 baht. Murah sangat, sehingga dia pikir mungkin rumah itu berhampiran kolam lombong atau sering dilanda banjir. Tetapi apabila dia coba menghubungi pemilik, jawabannya, tak ada apa-apa masalah pun kak. Cuma nak jual cepat sebab nak pergi tinggal dengan anak perempuan di Saraburi. Suara di hujung talian milik seorang wanita tua. Lemah lembut pertuturannya. Dokumen semua lengkap dan dia mengalu-alukan untuk datang melihat rumah. Keesokan harinya, Kan pun pergi melihat. Pemanduannya hanya mengambil masa lebih sejam dari Bangkok. Rumah itu terletak di sebuah lorong mati kecil yang masuk dari jalan utama yang baru. Lorong itu belum ada nama, belum ada rumah lain yang dibina berdekatan. Di sebelahnya tanah kosong, di sebelah lagi sebuah rumah terbiar yang tertutup rapat. Tetapi keadaan rumah itu sendiri sangat baik sehingga mengejutkan. Simennya masih kukuh, cat tidak mengelupas, pintu kayu asal masih berkilat, lantai jubin bersih, perabot tersusun lengkap dengan sedikit kesan penggunaan, seperti sebuah rumah yang senantiasa dijaga. Pemiliknya memberitahu dia sudah tinggal di rumah itu selama 15 tahun, tetapi sekarang terpaksa berpindah untuk tinggal bersama anaknya. Dia tidak mau membiarkannya terbiar begitu saja, jadi dia menjualnya dengan harga murah, asalkan ada orang yang tinggal dan menjaganya. Tanpa teragak-agak, Kan terus menandatangani perjanjian jual beli. Dia berpindah masuk pada minggu berikutnya. Tiada sebarang upacara, tiada orang datang meraihkan, tiada siapa yang menyerahkan kunci. Hanya ada kunci rumah yang tergantung di kepala katil, seperti yang diberitahu oleh pemilik lama bahwa dia akan meletakkannya di situ pada hari terakhir sebelum keluar. Pada hari pertama, semuanya normal. Rumah itu tenang, udaranya segar. Tiada bunyi anjing, tiada bunyi orang. Dia berasa sangat selesa. Satu perasaan yang tidak pernah dirasai di kondominium. Malam pertama, dia tidur dengan nyenyak. Bangun pagi, semuanya seperti rumah biasa. Malam kedua, ada bunyi air menitis dari pipe di bilik air, walaupun dia sudah menutupnya dengan ketat. Tetapi dia pikir mungkin itu masalah pipe, jadi dia tidak mengendahkannya. Sehinggalah tiba malam ketiga. Dia terjaga pada pukul 2 pagi karena terhidu sesuatu.
Baunya seperti masakan Thai lama, seakan-akan sup jernih tauhu dengan daging babi cincang, tetapi bercampur dengan bau lada hitam yang hangat seperti yang biasa dimasak oleh orang zaman dahulu sebelum tidur. Dia bingung karena tiada siapa di dalam rumah. Dia tidak memasak dan yakin tidak memasang dapur gas. Dia berjalan keluar dari bilik tidur. Lampu di dapur terpasang. Di atas meja di tengah-tengah bilik, ada sepinggan kosong diletakkan di atas pelapik pinggan lama. Di dalam pinggan itu, ada sisa nasi lama yang melekat seolah-olah baru saja dimakan. Di sebelah pinggan, ada sebuah termos air lama bercorak bunga yang sudah pudar, diletakkan bersebelahan dengan cawan plastik berwarna hijau. Dia ingat barang-barang ini tiada dalam senarai aset semasa menerima rumah. Dia tidak berani bergerak, tidak bercakap, malah tidak berani memadamkan lampu. Dia hanya berdiri memandang segalanya dalam diam. Dalam kesunyian itu, dia terdengar satu bunyi perlahan datang dari bilik di seberang. Bunyi seperti orang mengeluh panjang, pendek, sayup-sayup tetapi jelas bukan datang darinya. Dia berdiri kaku mendengar bunyi itu, seperti bunyi keluhan seorang wanita tua. Perlahan tetapi dalam dan berat. Dia perlahan-lahan berjalan kembali ke bilik, menutup pintu, dan duduk di atas katil, tidak berani walau untuk berbaring. Sepanjang malam itu, tiada lagi bunyi, tiada bayang-bayang, tiada apa-apa yang bergerak, tetapi di dalam kepalanya hanya ada satu soalan. Dari mana datangnya semua barang itu? Pagi berikutnya, dia coba memeriksa rumah dengan lebih teliti. Dia membuka almari, membuka laci, membuka bilik stor di bawah tangga. Bagian luarnya nampak bersih, tetapi di beberapa bagian dalam ada tanda-tanda bahwa rumah ini tidak pernah benar-benar dikosongkan. Di dalam laci meja solek di bilik tidur kecil, dia terjumpa sekeping nota kecil yang ditulis dengan tulisan cakar ayam menggunakan pen dakwat biru yang sudah pudar. 2 biji telur rebus, semangkuk nasi, segelas air kosong. Sediakan sebelum pukul 8 malam. Dia terus tahu ini bukan nota untuk membeli barang, tetapi senarai yang disediakan oleh pemilik lama untuk seseorang. Dia coba membuka peti sejuk. Di rak paling atas, ada 2 biji telur rebus di dalam bekas plastik, belum busuk, tetapi nampak tidak segar. Dia mengambilnya untuk dibuang, tetapi apabila dia membuka tong sampah di dalam rumah, dia mendapati tiada langsung sampah di dalamnya. Walaupun dia sudah tinggal di situ hampir seminggu, seolah-olah tong sampah itu dibersihkan setiap hari, walaupun dia tidak berbuat apa-apa. Dia mula merasakan ada orang lain yang tinggal di rumah ini. Seseorang yang tidak dapat dilihatnya. Dan pada sesetengah malam, lampu di bilik air akan terpasang sendiri sekitar pukul 3 pagi. Dan terpadam tepat pada pukul 4 pagi. Suatu malam, dia coba meletakkan telepon bimbitnya untuk merekam di depan pintu dapur. Tetapi pada waktu pagi, file video itu tidak dapat dibuka. Nama file telah bertukar menjadi huruf-huruf aneh, seperti kode rahasia. Dan di atas meja ada sepinggan kosong diletakkan di tempat yang sama bersama sekeping nota baru. Adik dah makan habis. Terima kasih. Dia mengambil kertas itu dengan tangan yang terketar-ketar. Walaupun ia tidak nampak menakutkan, ia menyadarkannya bahwa dia tidak tinggal bersendirian di rumah itu. Dia membuat keputusan untuk menelepon pemilik lama. Nombornya masih ada dalam senarai panggilan. Suaranya masih sama. Dia bertanya, "Maaf ya, Makcik, adakah Makcik pernah sewakan rumah nih? Atau ada sesiapa pernah tinggal di sini sebelum nih?" Suara di ujung talian senyap seketika sebelum menjawab, "Rumah nih tak pernah disewakan, Kak. Mak, Cik tinggal seorang diri, sampailah hari pindah keluar. Tapi kalau ada apa-apa yang pelik dalam rumah tuh, abang letaklah makanan waktu malam sebelum tidur. Lepas tuh cakap perlahan-lahan. Makanlah, jangan segan-segan. Kalau adik tuh suka abang, dia takkan kacau. Dia cuma lapar." Dia mendengar sambil bulu romanya meremang. Dia bertanya kembali dengan perlahan, "Adik tuh siapa, ya?" Ujung talian menjawab dengan perlahan, seolah-olah tidak mau bercakap. "Masa Kak mula-mula pindah masuk dulu, ada juga pinggan atas meja macam tuh. Lepas tuh satu hari, Kak pun letakkan makanan untuk dia. Sejak tuh, Kak tak pernah lagi tinggal seorang diri di rumah tuh, walaupun tak nampak sesiapa."
Dia meletakkan telepon, tetapi tangannya masih terketar-ketar. Ayat terakhir dari pemilik lama masih terngiang-ngiang di kepalanya. Tak pernah lagi tinggal seorang diri. Dia berpaling memandang meja makan. Pinggan kosong itu masih di tempatnya. Di sebelahnya, kerusi yang tidak pernah didudukinya, tidak pernah dialihkannya, tetapi ia akan beralih sedikit setiap malam, berputar perlahan seolah-olah ada orang yang duduk berehat di situ. Dia mengambil pinggan itu untuk dibasuh, tidak berani membuangnya. Seolah-olah takut ada yang tidak berpuas hati jika dia berbuat demikian. Sejak hari itu, dia mula meletakkan nasi setiap malam. Bukan karena dia percaya, tetapi karena dia tidak berani untuk menguji apa-apa. Pada sesetengah malam, lauk yang diletakkannya akan hilang. Hanya tinggal pinggan yang bersih seolah-olah ada seseorang yang telah membasuhnya. Tetapi pada malam yang lain, makanan itu tidak disentuh. Sebaliknya ada sekeping nota ditinggalkan, ditulis dengan tulisan yang sama. Hari ini belum lapar lagi. Terima kasih. Dia tidaklah takut sehingga tidak boleh tinggal di situ, tetapi ia adalah perasaan seperti mempunyai teman serumah yang tidak kelihatan, tetapi tahu kewujudannya. Dia mulai menjalani kehidupan seperti biasa. Bekerja dari rumah, memesan barang dalam talian, membasuh pakaian, mencuci pinggan, semuanya seperti biasa. Sehinggalah suatu hari, dia memesan barang dari sebuah kedai dalam talian. Sehelai alas kaki baru, kerana yang lama di rumah itu kelihatan terlalu usang. Apabila barang sampai, dia meletakkan alas kaki itu di hadapan bilik air. Warnanya biru muda dengan corak di tepinya. Malam itu, dia tidur seperti biasa. Tiada bunyi, tiada apa-apa yang aneh. Tetapi apabila dia bangun pagi, alas kaki itu telah dilipat dengan kemas dan diletakkan di atas kerusi yang tiada siapa duduk. Di bawah alas kaki itu ada sekeping nota kecil bertulis, "Tak suka corak nih." Yang lama tuh dah elok dah. Dia berdiri kaku, tangan terasa sejuk. Dia tidak tahu sama ada patut ketawa atau meremang. Dia mulai coba bertanya soalan di dalam hati tanpa mengeluarkannya melalui suara. Hanya berpikir, siapa adik sebenarnya? Tidak sampai semenit, kipas di dalam bilik terpadam sendiri walaupun plak masih terpasang dan pemasa tidak ditetapkan. Dia tahu serta-merta bahwa soalan itu tidak patut ditanya buat masa sekarang. Tetapi kemudian, kejadian yang membuatnya menerima sepenuhnya bahwa dia tidak tinggal bersendirian pun berlaku pada malam berikutnya. Malam itu, dia menutup rumah, mematikan lampu, mengunci semua pintu seperti biasa. Tetapi pada tengah malam, dia terdengar bunyi tapak kaki yang sangat perlahan berjalan melepasi pintu biliknya. Perlahan, tidak tergesa-gesa, tidak coba bersembunyi. Bunyi itu berjalan dari dapur, melepasi pintu biliknya menuju ke bilik air. Dia tidak berani bangun, hanya mendengar sambil coba menahan nafas sehingga bunyi itu berhenti dan senyap. Selepas seketika, satu lagi bunyi kedengaran, perlahan. Bunyi seperti kuku menggaru dinding perlahan-lahan. Menggaru mengikut rentak seperti sedang menulis sesuatu. Dia memejamkan mata rapat-rapat, menunggu sehingga pagi. Apabila matahari terbit, dia membuka pintu bilik dan berjalan ke arah dinding tempat dia mendengar bunyi itu semalam. Dan di dinding luar ada kesan cakaran yang dibuat dengan benda keras, dicakar perlahan-lahan membentuk satu ayat. Adik tak pernah keluar dari rumah ini. Dia berdiri kaku, tangan terasa sejuk, tidak tahu sama ada patut ketawa atau meremang. Dia mulai coba bertanya soalan di dalam hati tanpa mengeluarkannya melalui suara. Hanya berpikir, siapa adik sebenarnya? Tidak sampai semenit, kipas di dalam bilik terpadam sendiri. Walaupun plak masih terpasang dan pemasa tidak ditetapkan. Dia tahu serta-merta bahwa soalan itu tidak patut ditanya buat masa sekarang. Tetapi kemudian kejadian yang membuatnya menerima sepenuhnya bahwa dia tidak tinggal bersendirian pun berlaku pada malam berikutnya. Malam itu dia menutup rumah, mematikan lampu, mengunci semua pintu seperti biasa. Tetapi pada tengah malam dia terdengar bunyi tapak kaki yang sangat perlahan berjalan melepasi pintu biliknya. Perlahan, tidak tergesa-gesa, tidak coba bersembunyi. Bunyi itu berjalan dari dapur, melepasi pintu biliknya menuju ke bilik air. Dia tidak berani bangun, hanya mendengar sambil coba menahan nafas sehingga bunyi itu berhenti dan senyap. Selepas seketika, satu lagi bunyi kedengaran, perlahan.
Bunyi seperti kuku menggaru dinding perlahan-lahan. Menggaru mengikut rentak seperti sedang menulis sesuatu. Dia memejamkan mata rapat-rapat, menunggu sehingga pagi. Apabila matahari terbit, dia membuka pintu bilik dan berjalan ke arah dinding tempat dia mendengar bunyi itu semalam. Dan di dinding luar, ada kesan cakaran yang dibuat dengan benda keras. Dicakar perlahan-lahan membentuk satu ayat. Adik tak pernah keluar dari rumah nih. Dia berdiri kaku, tidak berkata apa-apa. Hanya menundukkan kepala sedikit seolah-olah memberi jawaban dalam diam, lalu berjalan kembali ke bilik. Seolah-olah dia sudah paham siapa sebenarnya pemilik rumah ini. Sejak hari itu, dia tidak pernah bertanya lagi siapa dia. Dia hanya tinggal, menjalani kehidupan, meletakkan nasi, mencuci pinggan, seolah-olah ada seseorang yang tinggal bersamanya yang tidak dapat dilihat. Rumah ini tidak lagi dihuni oleh seorang sahaja, tetapi segalanya tenang dan damai, seolah-olah telah mencapai satu keserasian yang aneh. Sehinggalah suatu hari, pemilik lama meneleponnya sendiri. Dia berkata, "Maaf mengganggu, cuma nak tanya, abang kan tinggal di sana selesa tak?" Dia teragak-agak tetapi menjawab, "Bolehlah, makcik. Tenang dan sunyi, tak ada masalah apa-apa." Ujung talian senyap seketika sebelum menyambung. "Baguslah macam tu. Kalau tinggal di situ tak sakit, tak tertekan, maknanya adik tuh dah terima abang." Kata-kata itu membuatnya terpaksa bertanya, "Maaf, makcik. Makcik maksudkan siapa ya? Orang yang makcik pernah letakkan nasi untuknya dulu." Suara di hujung talian mengeluh perlahan, seperti teragak-agak, tetapi akhirnya menceritakan segalanya. "Mula-mula, Kak tak berniat pun nak jual rumah tuh. Tapi sejak kebelakangan nih, Kak selalu bermimpi. Mimpi nampak seorang perempuan pakai baju tidur putih, berdiri di pintu bilik tidur setiap malam. Dia tak cakap apa-apa, cuma berdiri dan pandang. Kadang-kadang dia masuk ke dapur, buka peti sejuk, buka dapur, seolah-olah menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi Kak tahu Kak, tak tinggal seorang diri dalam rumah nih. Bila mimpi itu berulang-ulang, Kak pun pergi tanya seorang Sami di kuil berdekatan. Sami itu cuma cakap kadang-kadang rumah nih ada tuannya sendiri. Walaupun nama tuan tuh tak ada dalam gran, dia terdiam, jantungnya berdebar." Pemilik lama menyambung, suaranya semakin perlahan. "Rumah ini pernah jadi rumah orang tua lebih 20 tahun yang lalu. Tapi tak ada siapa yang jaga betul-betul. Bila pegawai semua dah keluar, tinggallah beberapa orang tua yang tak ada saudara mara, tak ada rumah, dan terus tinggal di situ sampai dilupakan. Ada seorang perempuan nih, nama dia Mak Cik Jit. Umur 70-an. Dia seorang yang pendiam, suka duduk seorang diri di sudut meja makan setiap hari. Sampailah satu hari dia tertidur di kerus itu. Tak ada siapa yang tahu. Sebab masa itu dah tak ada siapa tinggal di rumah tu lagi. Bila dijumpai, dah 3 hari berlalu. Bau busuk mula keluar dari tingkap. Sejak tu, tak ada siapa berani tinggal di rumah nih. Kak pun tinggal di situ, sebab tak tahu cerita. Beli melalui agen. Rumah pun murah, macam abang. Kan juga, dia duduk mendengar sambil memandang meja makan, ke arah kerusi yang sama, yang kini berputar perlahan dengan sendirinya walaupun tiada angin. Hujung talian menyambung. "Kalau abang dengar bunyi pinggan sudu waktu malam, terhidu bau lauk lama, atau nampak bayang-bayang lalu di dapur, jangan takut ya. Dia tak kacau. Dia cuma nak ada rumah untuk tinggal macam tu selamanya. Kalau kita letak makanan untuk dia selalu, dia takkan buat apa-apa. Senyap sangat macam tak wujud. Tapi kalau kita berhenti letak, mungkin dia akan datang tegur." Dia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menunduk memandang lantai. Tangan menggenggam telepon dengan erat. Di bingkai pintu bilik, bayang-bayang kerusi itu perlahan-lahan berpusing ke arahnya. Perlahan, tanpa bunyi, tanpa angin, tanpa sesiapa. Tetapi kerusi yang tidak pernah didudukinya itu sedang memerhatikannya, tanpa dia menggerakkan apa-apa pun. Selepas meletakkan telepon, dia duduk terdiam untuk masa yang lama. Dia tidak tahu bagaimana harus perasaannya terhadap ayat. Kalau berhenti letak, mungkin dia akan datang tegur. Perkataan dia dalam ayat itu kedengaran bukan seperti manusia. Dia berjalan ke dapur, membuka peti sejuk, mengambil telur, nasi dan air kosong, lalu meletakkannya di atas meja seperti setiap malam. Tetapi ketika hendak berjalan kembali ke bilik tidur, dia berhenti
berdiri memandang pinggan nasi itu dan berkata di dalam hati, "Cobalah satu malam, tengok betul tak ada apa-apa." Dia mengambil semula semua barang itu, memasukkannya ke dalam peti sejuk, memadamkan lampu dapur, menutup dan mengunci pintu bilik, lalu tidur. Malam di mana dia tidak meletakkan makanan itu sunyi sepi. Tiada bunyi, tiada pinggan jatuh, tiada bayang-bayang, tiada tapak kaki, hanya kesunyian yang luar biasa. Akhirnya dia berjaya tertidur. Tetapi pada pukul 3 pagi dia terjaga karena satu bunyi perlahan dari luar bilik. Bunyi seperti pinggan digaru di atas meja. Perlahan tetapi jelas, berulang-ulang. Garu, berhenti, garu lagi. Seperti orang yang sedang menunggu dan mula tidak sabar. Dia tidak berani membuka pintu, hanya mampu bergerak ke sudut bilik dan duduk memeluk lutut. Telepon bimbitnya diletakkan di sebelah. Tetapi tiba-tiba skrinnya terpadam walaupun bateri masih ada. Dia memejamkan mata, memeluk lutut, menunggu fajar menyingsing sehingga bunyi itu akhirnya senyap. Pagi itu, dia membuka pintu dan berjalan ke dapur. Di atas meja ada sepinggan kosong yang tidak diletakkannya di situ, tetapi ia berada di posisi yang sama. Di tengah-tengah meja, di atas pelapik pinggan yang sama. Di dalam pinggan itu, ada 6 butir nasi yang disusun sebaris, dan sehelai rambut putih yang panjang diletakkan melintang di atas pinggan. Di bawah pinggan, ada sekeping nota dengan tulisan yang sama. Hurufnya rapat-rapat tetapi mula bergetar, hanya tertulis, "Tak apa, tapi kalau buat lagi, Adena duduk sebelah abang ya." Dia berdiri kaku, darah dalam badannya seolah-olah berhenti mengalir. Dia tahu sekarang, dia tidak pernah kemana-mana. Dan dia masih menunggu setiap malam. Dia cepat-cepat menyediakan sepinggan nasi baru, meletakkannya kembali di atas meja sambil berkata perlahan, "Minta maaf, semalam saya terlupa." Kemudian dia berpaling untuk masuk ke bilik. Tetapi pantulan di cermin tingkap dapur membuatnya terhenti. Di atas kerusi yang sama, ada bayang-bayang satu susuk tubuh sedang duduk, menunduk, rambut putih panjang menutupi leher, bahu terkulai, tangan di atas riba. Tidak bergerak, tidak memandang, tetapi dapat dirasakan bahwa dia sedang mendengar. Dia tidak berpaling untuk melihat terus, karena dia tahu untuk tinggal bersama di rumah ini ada satu syarat mudah. Jangan buat dia rasa kita tidak mau tinggal bersamanya. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah lupa lagi. Malam berikutnya, dia menyediakan nasi seperti biasa, sebiji telur rebus, separuh pinggan nasi, segelas air kosong, diletakkan di atas pelapik pinggan yang sama. Dia berkata perlahan sambil meletakkannya, "Jemput makan." Tiada jawaban, tiada pinggan bergerak, tiada bayang-bayang. Tetapi pada waktu pagi, dia terjumpa sekeping nota diletakkan di atas pinggan kosong itu. Sedap. Terima kasih sebab tak lupakan adik. Dia membaca dan terdiam lama. Sebelum membalas dengan sekeping nota lain, melipatnya dan meletakkannya di bawah pinggan. Adik nama apa? Malam itu, dia tidak dapat tidur. Bukan karena takut, tetapi terasa seperti sedang menunggu surat balasan daripada seseorang yang tidak pernah dilihat wajahnya. Pagi itu, dia berjalan ke meja. Pinggan masih di situ. Sekeping kertas baru dilipat dengan kemas. Dia membukanya. Tulisannya masih bergetar sedikit, seperti tangan orang yang tidak kuat. Nama adik Jit. Dah lama duduk sini. Tak pernah pergi mana-mana pun. Dia berdiri kaku. Tangan menggenggam kertas itu dengan erat. Perasaannya sekarang bukan lagi takut, tetapi satu kesedihan yang aneh. Seolah-olah dia baru saja mengenali seseorang yang telah lama tinggal bersamanya tetapi tidak pernah nampak. Dia menulis kembali, bertanya dengan perlahan, "Adik nak abang buat apa-apa untuk adik tak?" Keesokan harinya dia mendapat jawaban, "Tak perlu buat apa-apa. Cuma duduk sini diam-diam sama-sama dah cukup. Sebab semua orang sebelum ni tak pernah tahan lama." Dia terus faham bahwa rumah ini mungkin tidak menakutkan, tetapi sukar untuk didiami oleh orang yang tidak menghormati kewujudan sesuatu. Dan pada ketika itulah, sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini mulai terjadi. Malam itu, dia tidur di atas katil. Penghawa dingin dipasang pada suhu 25 derajat Celcius. Tetapi dia merasakan ada seseorang menarik selimutnya perlahan-lahan, seperti orang yang mengambil berat. Bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memberinya kehangatan. Dia tidak berani berpaling,
tetapi tidak juga terkejut. Hanya merasakan seperti ada seseorang di sebelah katilnya sepanjang masa, dan apabila dia perlahan-lahan membuka mata dalam pantulan di ujung katil, dia melihat susuk tubuh seorang wanita duduk memeluk lutut bersandar pada dinding bilik. Wajahnya pucat, pandangan matanya sayu, dan rambut putihnya yang panjang mencecah lantai. Dia memandangnya tanpa berkata apa-apa, tidak bergerak, seolah-olah sedang melihat sama ada dia masih bersamanya. Dia memejamkan mata, bukan karena mau tidur, tetapi karena dia tahu di dalam rumah ini kesunyian adalah cara terbaik untuk hidup bersama seseorang. Dan kan memilih untuk berdiam diri, sama seperti dia yang telah menjaga rumah ini selama berpuluh-puluh tahun. Selepas malam itu, dia tidak pernah bertanya apa-apa lagi. Tidak pernah menulis nota, tidak pernah mengganggu, hanya bangun, meletakkan makanan di atas meja, dan berkata perlahan, "Jemput makan sedap-sedap ya Cik Jit." Semuanya nampak tenang, tiada apa yang aneh. Dia boleh bekerja seperti biasa, tidur pun lebih nyenyak. Seolah-olah seluruh rumah telah menyesuaikan diri dengannya. Tetapi apabila cuti panjang tiba, dia merancang untuk pulang ke kampungnya di Rayong untuk melawat ibunya selama 3,4 hari. Dia tidak pikir apa-apa, hanya mengemas beg, menutup rumah dan berkata perlahan di meja makan, "Adik, abang tak ada 2,3 hari ya. Nanti bila balik abang letak nasi macam biasa." Dia mengunci rumah, berjalan keluar, memandu keluar dari lorong. Tetapi belum sampai ke jalan besar, telepon di dalam poketnya berdering. Screen menunjukkan nomor tidak dikenali, tetapi suara di ujung talian sangat dikenalinya. "Abang nak pergi mana?" Suara seorang wanita yang sayup-sayup. Suara Cik Jit, bukan suara yang sepatutnya didengar dari telepon bimbit. Dia tidak menjawab, terus meletakkan panggilan dan memberhentikan kereta di tepi jalan. Dia berdiri kaku seketika. Tidak berani terus memandu, tetapi juga tidak berani untuk pulang. Sehinggalah satu message masuk ke telepon. "Duduklah sini dengan adik. Kat sini adik tak pernah sunyi kalau ada abang." Dia tidak membalas, tetapi tidak juga meneruskan perjalanan. Dia duduk di dalam kereta sehingga matahari mula terbenam, sebelum perlahan-lahan memandu kembali masuk ke lorong, membuka kunci dan pintu rumah. Lampu dapur sudah terpasang. Walaupun sebelum keluar, dia telah mematikan semua lampu. Di atas meja makan, sepinggan nasi sudah tersedia bersama segelas air dan sekeping nota lagi tertulis, "Abang tak perlu sediakan untuk adik lagi. Biar adik sediakan untuk abang pula." Dia tidak tahu bagaimana harus perasaannya. Semuanya nampak normal, tetapi ada sesuatu yang mula terasa tidak kena. Malam berikutnya, dia bangun dan mendapati baju yang dipakainya semalam telah dilipat kemas dan diletakkan di ujung katil. Di dalam bilik air, ada tuala baru yang tergantung, walaupun dia ada tuala sendiri. Yang lebih menakutkan, bau shampoo di dalam bilik air bukan baunya, tetapi bau shampoo jenis lama yang tidak pernah digunakannya. Dia coba untuk tidak terlalu memikirkannya. Sehinggalah suatu malam, ketika dia sedang duduk membaca buku di sofa, televisi terpasang dengan suara perlahan. Screen memaparkan rancangan ulangan seperti membuka YouTube secara otomatis. Tetapi klip itu bukan klip biasa. Ia adalah video yang direkam dari sudut atas di dalam bilik tidurnya. Gambarnya kabur, tetapi cukup jelas untuk melihat dirinya sedang tidur. Dan di birai katil, ada bayang-bayang susuk tubuh seorang wanita duduk menunduk memandangnya sepanjang malam. Dia menghulurkan tangan untuk mematikannya, tetapi alat kawalan jauh terasa sangat sejuk. Screen itu kaku, tidak boleh dipadamkan. Pada ketika itu, satu bisikan kedengaran. Betul-betul di sebelah telinganya, sangat dekat seolah-olah duduk bersebelahan. "Adik boleh jaga abang? Tak payah pergi mana-mana lagi ya." Dia bingkas bangun, mematikan televisi, memadamkan lampu, masuk ke bilik dan mengunci pintu dengan rapat. Tetapi itu bukan jalan keluar. Karena apabila dia berpaling, di atas katilnya ada sepasang baju tidur lelaki yang dilipat dengan kemas, bersama sekeping nota kecil. "Malam nih, adik nak duduk dekat dengan abang." "Boleh." Dia berdiri kaku memandang baju tidur yang dilipat kemas di ujung katil bersama nota kecil itu. "Malam nih, adik nak duduk dekat dengan abang, boleh?" Dia tidak menyentuh baju itu.
hanya berpaling dan duduk di atas katil. Tangannya terketar-ketar, jantungnya berdegu perlahan. Bukan karena takut, tetapi karena dia sadar bahwa dia tidak pernah mempunyai pilihan sejak dari awal lagi. Pagi itu, dia bangun, tiada baju tidur, tiada nota, tiada apa-apa yang aneh. Kecuali satu perkara, sebuah bekas makanan berwarna biru diletakkan di hadapan pintu biliknya bersama sekeping nota baru. "Adik masakan, hari ini abang tak payah penat-penat ya." Dia membuka bekas itu. Di dalamnya ada nasi yang baru dimasak bersama telur masak kicap cara lama. Baunya wangi seperti masakan ibunya semasa dia kecil. Dia duduk dan makan dalam diam. Tangannya terketar-ketar. Tetapi dia tidak pasti sama ada ia karena takut atau sedih. Malam berikutnya, dia bermimpi berada di dalam rumah ini, tetapi bukan pada masa sekarang. Rumah itu lama dan usang. Perabotnya model lama. Televisinya skrin cembung. Corak jubinnya berbeza. Dia berjalan ke meja makan dan melihat seorang wanita tua duduk di situ, memakai baju tidur putih dengan rambut putih yang panjang, menghadap ke arah dapur. Dia bercakap perlahan tanpa berpaling. "Adik dah lama duduk sini." Tapi bila ada orang tinggal sekali taklah sunyi lagi. Dia bangun dan berjalan perlahan ke arahnya. Tangannya yang terketar-ketar dihulurkan untuk memegang tangannya. Sejuk tetapi lembut dengan cara yang aneh. Dia memandang wajahnya dan berkata, "Terima kasih sebab sudi tinggal bersama." Dia terjaga dari tidur, badannya berpeluh, tetapi bilik itu masih sama. Lampu di dapur terpasang seperti setiap pagi. Di meja makan tiada makanan, tiada pinggan, tiada nota, tetapi kerusi yang sama itu telah beralih sedikit, seolah-olah ada seseorang yang baru saja bangun dari situ. Dia memandangnya dalam diam, lalu tersenyum nipis. Hari itu, dia mula mengubah tingkah lakunya. Dia tidak lagi mengunci bilik, tidak memadamkan semua lampu, tidak lagi bercakap seorang diri. Sebaliknya, dia mula bercakap dengan suara perlahan seolah-olah bercakap dengan seseorang yang ada bersamanya. "Cik Jit nak makan apa malam nih?" Atau, "Hari ini, abang tak keluar kemana-mana. Kita duduk sama-sama seharian ya." Dia tidak sadar bila dia mula berubah, tetapi semuanya perlahan-lahan menjadi satu kebiasaan. Beberapa bulan berlalu, rekan sekerja mula bertanya sama ada dia tidak bercadang untuk berpindah. Rumah itu nampak sunyi. Kenapa tidak beli rumah baru atau pindah kembali dekat dengan keluarga? Dia hanya menjawab perlahan, "Rumah nih dah ada orang duduk. Saya cuma menumpang je." Dan apabila ada yang bertanya lagi, "Habis tu pemilik lama macam mana? Takkan dia tak nak balik tengok rumah dia?" Dia akan tersenyum hambar dan menjawab, "Tak payah risau, dia tak pernah pergi mana-mana pun." Dan jika Anda sedang melihat-lihat iklan rumah murah di internet dan terjumpa rumah yang harganya terlalu murah sehingga tidak masuk akal, lengkap dengan perabot dan sedia diduduki, dengan pemilik yang mau menjual cepat tanpa sebab yang kukuh, coba tanya diri Anda, adakah Anda sedang membeli sebuah rumah atau sedang membeli seseorang yang datang sekali tanpa diberitahu? Karena kadang-kadang sesuatu yang kelihatan hanya seperti aset mungkin mempunyai pemilik yang namanya tidak boleh dipindah milik sampai bila-bila. Sebab sesetengah benda bukan menunggu untuk kita temui, tapi menunggu untuk kita pindah masuk.